Okay, saya nak perkenalkan diri dulu. Saya Wani dari tim Saham Mastery, di mana kami di Saham Mastery sangat komited untuk bantu anda capai tahap kebebasan kewangan anda. Okay, so sebentar tadi kita ada beberapa masalah teknikal sikit. Jadi saya harap anda yang menonton saya ni boleh tak bantu Wani? Respon dulu dengan saya sama ada line internet kita ni okey ke tidak? Suara saya jelas ataupun tidak? Okay, saya baru nampak pun. Alhamdulillah, syukur. Okay, Assalamualaikum Puan Wani dan Puan Faizal. Okay, dan share. Terima kasih juga kepada anda yang klik like dan juga share. Terima kasih juga kerana anda setia menonton segmen Saham Mastermind Session ini. Dan segmen Saham Mastermind Session ini dah berganjak kepada season yang ketiga. Season yang pertama hari tu kita buat pada tahun 2020. Hujung tahun 2020, poster dia warna pink. And then kita buat season yang kedua, poster dia colour purple macam tu. And then this time, season yang ketiga kita buat poster colour biru. Dan insyaAllah season yang ketiga ni adalah kita punya tetamu jemputan yang terakhir untuk season yang ketiga. Dan kita akan bersambung untuk season yang keempat. Kalau ada yang berminat, kalau ada yang suka dengan segmen Saham Mastermind Session, kita akan adakan season yang keempat. Ada tak yang berminat untuk segmen ini? Ada tak yang nak tengok lagi student-student Saham Mastery buat profit dalam pasaran saham? Kita jemput khas dalam segmen Saham Mastermind Session. Ada tak? Kalau ada, cuba komen ada dekat ruangan komen. Sebab kita dah kumpul ni student-student PSM, kita dah ada senarai-senarai student-student PSM yang akan kita interview. Tetapi kalaulah ramai yang suka segmen ni, saya akan buat lagi untuk season yang keempat. Tapi kalau macam tak ada orang tonton, then tak perlulah. Cuba komen sikit dekat ruangan komen. Dan kalau anda sukakan segmen ni, anda nak tunjukkan dekat saya anda suka segmen ni, senang je saya minta. Saya tak minta lebih pun, saya tak minta durian pun. Saya minta anda klik like dan juga klik share. Tiba-tiba teringat pasal durian. Saya sempat makan durian sebenarnya. Okay? Ada. Terima kasih Tuan Syed Idros, Cik Syafiqah kita pun menonton, Tuan Muhammad Fahidi pun menonton, Tuan Zahiruddin pun menonton. Saya dapat baca nama-nama baru hari ni. Okay. So, sebenarnya tetamu jemputan kita hari ni sangat eksklusif dan sangat, saya rasa tak rugilah kalau anda menonton secara live. Sebab jarang-jarang sekali, saya rasa tak pernah kita jemput bukan saja kita punya student, kita jemput tim Saham Mastery sendiri untuk berkongsikan beliau punya journey. Mungkin hari ni kita jemput Faizal, mungkin next time kita nak jemput siapa pula. Okay, so that's why saya katakan segmen Saham Mastermind Session ni eksklusif, di mana kami tampilkan mereka yang berbeza latar belakang, berbeza pekerjaan untuk berkongsikan journey mereka dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Mereka pun bermula dengan newbie dan mereka membina pengalaman dalam saham. Dan juga tetamu jemputan kita pun sama juga. Okay, so adakah anda sudah ready untuk saya jemput Tuan Faizal kita, iaitu tim Saham Mastery? Kalau tak kenal, nanti kita kenal. So saya nak anda komen ready dulu dekat ruangan komen. Saya nak check kehadiran lah. Okay, so special untuk anda, kami bawakan salah seorang student, salah seorang tim Saham Mastery untuk berkongsikan journey beliau. So Tuan Faizal ni merupakan newbie juga dan kita nak tengoklah macam mana beliau bermula, apakah modal, macam mana beliau start nak trade saham dan sebagainya. So kalau dah ready, komen ready dekat ruangan komen. Saya tak nampak lagi komen ready-nya. Cuba komen sikit. Okay, right, ready. Okay, ready Okay. So kalau ready, tanpa membuang masa, jom kita panggil Tuan Faizal untuk bersama-sama kita dalam studio Saham Mastermind Session. Silakan Tuan Faizal. Inilah dia Tuan Faizal kita. So, Faizal apa khabar Faizal? Alhamdulillah, sihat. Dengar suara saya kan dengan jelas? Alhamdulillah, dengar. Alright. So hari ni segmen SMS ni kita nak fokus pada Faizal saja. Saya tukang menanya dan Faizal tukang menjawab soalan. Faizal dah ready belum untuk soalan-soalan yang akan kita tanya? Ready, insyaAllah ready. Tapi basically SMS ni selalunya kan kita jemput student. Jadi hari ni saya pula dijemput. Saya rasa terharu dan juga rasa macam excited juga lah nak share kan. Tak pernah lagi share. Betul. Okay Faizal, sebenarnya kan tujuan kita panggil Faizal ni sebab Tuan Nizam yang request sebenarnya. Boleh tak cerita sikit?
Tuan Nizam request. Okay, saya masih ingatlah peristiwa Faizal masa tu belum PKP lah, belum PKP dekat office. Lepas tu Faizal ada cakap dia ada beli saham Warren masa tu. Betul tak? Beli saham Warren. Tapi kita orang tak tahulah saham apa yang dia beli. Kejap merah, kejap hijau. Macam biasa, macam keadaan biasa pasaran saham Bursa Malaysia kan. And then masa tu bulan puasa ya. Bulan puasa lagi berapa hari nak raya kan? Seminggu ke 2 minggu nak raya? Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu Faizal boleh sambung tak cerita tu? Nanti saya tambah sikit-sikit. Masa tu bulan puasa memang Faizal ada whole quarter lah, 2-3 quarter cakap bila nak dapat duit raya ni, Tuan Nizam dah buat live time tu macam mana nak dapat duit raya, tapi kita tak dapat lagi duit raya. Lepas tu ada satu hari masa tu kita dah nak balik, masa tu semua pakai baju hitam tak silap, yang Wife Academy warna hitam tu nak balik. Time nak balik tu kita tengah ada meeting apa semua, time tu kaunter tengah merah dan Faizal memang nak jual kaunter tu kan, tapi masa tu tengah keras tau, volume banyak sangat kat situ, jadi tak boleh nak jual. Tapi masa tu Tuan Nizam tengah cakap dengan Faizal macam ni dia tengah ajar pasal volume, tiba-tiba match time tu depan Tuan Nizam kan, dan dengan tim sama masih time tu tengah packing barang nak balik. Jadi tu yang buatkan semua orang tahu kat situ. Tak pernah lagi share dengan tim secara public yang profit macam tu apa semua kan. Sebelumnya ada buat profit pun tapi tak pernah share secara public macam tu. Faizal jenis tak suka share kan. Tapi bila time tu tiba-tiba semua tahu, semua rasa macam tepuk tangan, happy. Faizal pun cakap, alamak, tak sangka kan boleh profit depan Tuan Nizam pula tu. Betul lah, inilah kenangan dia. Kenangan. Sebenarnya kan Faizal lupa satu perkara lah. Sebenarnya waktu tu tak silap kita last day kita dekat office. Sebab kita nak bercuti raya tak silap lah. Betul ke? Sebab bercuti nak PKP macam tu lah. So basically masa tu kita orang semua Wave Academy, staff Academy, Tem Saham Asri semua diminta untuk pakai baju warna hitam lah. Baju kita punya, baju t-shirt kita lah kan. And then masa tu Faizal cerita yang dia dah queue lah tak silap saya. Lepas tu Tuan Nizam terus tengok. Tuan Nizam pun ajar-ajar. Sambil Tuan Nizam ajar volume tu, masa tu bukan Faizal dengan Tuan Nizam je. Masa tu kita orang semua ada, berkerumun. Macam duk berkepung lah masa tu kan. Berkepung, duk sibuk-sibuk tengok orang profit macam tu kan. Tiba-tiba Faizal pun macam ni. Sekali Faizal kata, oi dah match macam tu. So, kita orang semua terus menjerit sebab masa tu nak dekat raya kan. So kita kata, Faizal dah dapat duit raya lah. Memang kecoh gila. So siapa tim Saham Asri yang menonton ni, cuba komen sikit kalau korang masih ingat lah peristiwa yang Faizal secure profit tu. So Faizal boleh cerita sikit lah. Kita tak nak cerita banyak sebab nanti awal-awal dia cerita banyak. Nanti diorang tak nak dengar sampai habis. So Faizal boleh cerita sikit lah story Faizal buat kajian saham counter tu dan berapa modal Faizal beli dan sampai Faizal buat profit. Sikit lah, tak banyak. Saya beli counter tu masa tu bulan 3 tau. 22 bulan 3 2021. Bulan 3 dan saya jual pada bulan 5, awal bulan 5 masa dah nak raya lah. Jadi dalam tempoh masa 2 bulan lah paling kalau kita kira bulan 3 sampai bulan 5 2 bulan sebab dia akhir bulan 3 awal bulan 5 kan. Macam 1 bulan lebih dah masuk 2 bulan. Dan masa tu Faizal beli ikut daripada kajian saham lah. Sebab Warren ni dia perlukan kajian saham penuh kan daripada induk sehingga ke kuantum Warren. Jadi memang Faizal buat kajian tu berdasarkan apa yang kadang-kadang ada share kat group, ada share dalam Warren Secret sendiri dan kita kaji sendiri dan kita yakin kuantum ni boleh naik tau. So bila kita beli kuantum tu pada harga 6 sen, Faizal beli harga 6 sen dan dia naik sehingga berapa tak ingat. Dia naik sampai 10 sen. 6 sen sampai 10 sen je sebenarnya. So daripada 6 sen Faizal beli pada 22 Mac 2021 dan dia naik pada bulan berapa ni? 5, 6 bulan 5. 6 bulan 5 2021 dan Faizal dah jual lah kuantum tu. Ingat, screenshot masa ni pukul 4:16 minit. Masa tu dah petang. So itulah cara macam mana Faizal profit daripada kuantum Warren. Disebabkan kita beli pada bulan 3 tu. Lama dah. Masa bulan 3 tu tak silap Faizal ada beli 2-3 kuantum yang lain juga tau. Tapi kuantum ni masa tu tak profit lagi. Kuantum yang lagi 2 tu dah profit. Macam tu.
Jadi kuarter yang profit 2K ni adalah kuarter yang sangat-sangat besar juga dia punya dari segi percentage tau. Adalah 66.6. Wow. Kalau boleh share kat sini Wow. boleh ke? Boleh. Ke- Korang nak ke? Korang nak tengok ke? Ke tak ada yang tengok ni? Kalau anda nak tengok, kena stay dan terus klik share. Sebab Faizal ni eksklusif tau kita bawa. Bukan selalu nak share pasal yelah sambil jadi tim saham asli sambil trade saham kan. Okay. So, amazing. Alright. So, ramai yang komen, ramai yang menonton sekarang. Terima kasih kerana menonton. Okay. So, kalau anda tak kenal, Tuan Faizal ni adalah tim saham asli. Okay. So, kita dah cerita sikit momen-momen indah waktu Faizal secure profit, duit raya lah kita panggil kan. Okay. So boleh Faizal perkenalkan diri dulu, mungkin ada yang tak kenal Faizal, siapa pula ni tiba-tiba ada dekat office Masri buat profit. So Faizal boleh perkenalkan diri, mungkin nama Faizal, pekerjaan Faizal, pekerjaan, umur, status dan sebagainya lah. Alright, so terima kasih Wani. Saya rasa semua dah kenal. Nama saya Faizal, nama penuh saya Muhammad Faizal bin Nasir dan saya berusia 27 tahun. Tahun ni 27, nak masuk 28 dan saya adalah tim saham Masri dan tugas saya basically adalah lebih kepada videographer, media dan jaga juga bahagian teknikal dan dekat tim saham Masri saya juga merupakan admin kepada YouTube channel saham Masri kita dan dulu saya berasal daripada Lakin tau. Orang Lakin, orang Johor Bahru dan dibesarkan dekat Lakin. Sekolah pun dekat sekolah Lakin. Semua kat Lakin lah. Dan bila saya dibesarkan di Lakin, saya berpindah ke Skudai. Dan bila pindah ke Skudai, saya sambung belajar semua. Habis sambung belajar tu, saya join tim saham Masri. Tapi sebelum join tim saham Masri, saya ada banyak lah join the company kerja macam-macam yang saya rasa sangat struggle. Saya rasa macam tak nak lah kerja macam tu. Bukan kerja tu tak best, tetapi environment, boss dia ataupun circle tu yang menyebabkan saya rasa struggling lah dalam pekerjaan saya. Okay, selepas habis belajar. So bila saya join the team Saham Asri pada tahun 2019, pada bulan Mei 2019 awal bulan dan saya berjaya stay sehingga ke sekarang. Dah kira macam 2 tahun lah lamanya. So itulah momen-momen yang mana saya join the team saham Asri, saya fikir saya akan buat kerja saya. Saya akan buat edit video, saya takkan kenal tentang saham. Saya expect macam tu. Sebab Tuan Nizam suruh saya join the team bukan untuk pelaburan saham, bukan untuk cakap tentang saham kan. So saya pun fikir, okay aku masuk team saham Asri memang untuk belajar, untuk buat kerja lah. Edit video ke, berkaitan dengan shoot apa-apa ke, pakai kamera apa semua. So itu yang saya fikirkan. Tetapi bila saya join the team, time tu ada seorang, dua orang je, tak ramai. Lepas tu time tu Wani masuk, Izu masuk sebagai intern masa tu. Saya rasa macam terlampau kecil, kita ni terlampau kecil dan saya mula untuk melihat lebih banyak perkara tentang pelaburan saham sebab tak ada orang yang boleh cakap tentang saham kecuali kita sendiri, tim saham masih kena ramai lagi bercakap. Jadi saya pun ambillah peluang sebab Tuan Nizam kata kita kena sama-sama cakap tentang pelaburan saham bersama kan. Jadi itulah titik permulaan saya bermula dalam dunia pelaburan saham dan kerja bersama dengan Wealth Academy Sdn Bhd. Okay? Alright. So sebenarnya Faizal ni merupakan senior kita lah. Faizal ni kalau boleh katakan tim saham Masri dia pegang kod ejen 001 lah, contoh lah macam tu. So Faizal ni yang paling senior antara yang lain Kalau anda tengok ramai betul tim saham Masri, tapi mereka ni baru-baru, tapi Faizal ni adalah senior kita, which is Faizal bermula dengan orang kata bekerja kecil je masa tu. Dia dengan Puan Hidayah je masa tu. And then baru kita masuk, makin bertambah lah. Okay, tadi ada Faizal ada cakap tentang Faizal sebelum ni banyak kan environment kerja, struggle dekat tempat kerja dekat luar sana. So start daripada bila Faizal tahu tentang Wealth Academy ni? Apa yang Wealth Academy buat dan kenapa Faizal say yes untuk join Wealth Academy pada tahun 2019 bulan Mei tu? Okay, sebelum saya join the team Wani, saya rasa semua orang tahu bila habis saja belajar dalam bidang diploma ke degree ke, kita akan mencari kerja tau. So Faizal adalah orang yang sangat agresif cari kerja, apa semua kerja. Sehingga kan Faizal masa tu baru ambil intern di RTM Johor dekat JB. Tapi berangan nak bekerja di KL, Shah Alam sebab bidang Faizal ni kurang sikit kat Johor. Jadi Faizal pergi ke KL, Shah Alam
memang dapat kerja, memang dapat berpeluang untuk pergi ke sana dan dapatlah kerja dah berapa bulan lepas tu. Tapi sangat-sangat tak ada life, rasa macam struggle sebab mungkin dengan kerja kita tahu, pagi, petang, siang, malam memang tak ada waktu. Sebab dalam production, terutama production house, memang itulah environment dia kan. Jadi bila Faizal lalui perkara tersebut, ada something wrong somewhere dekat situ yang Faizal rasa kena balik JB lah, kena tengok mak ayah balik apa semua. So Faizal nak balik JB tapi kena cari kerja. So bila masa nak cari kerja tu, Faizal apply lah banyak tempat. So macam antaranya Indeed. Indeed adalah satu platform ataupun tempat untuk cari kerja yang Faizal jumpa Wife Academy Sinar Berhad. Tapi ketika itu Wani, saya apply marketing sekali tau. Marketing as executive dengan videographer. Dua-dua saya apply. Masa datang ke interview pula tu, saya datang dan saya balik dengan perasaan rasa macam tak nak lah join team sama Masri. Rasa macam tak ada apa-apa. Office kita tak ada apa-apa, apa semua tak ada tau. Jadi kita rasa macam tak nak lah, saya balik. Lepas tu dah hampir 1 bulan lepas interview tu, baru saya datang balik disebabkan saya rasa macam nak ambil peluang yang lain lah. Sebab saya rasa saya tak lari daripada bidang saya sebab Tuan Nizam kata saya akan join the team, akan buat perkara yang saya buat kan. Tapi tak tahu dengan keadaan saya macam mana apa semua, adakah saya akan terlibat dengan saham atau tidak. Akhirnya saya join the team Saham Masri pada bulan Mei. Bulan 4 tu saya interview awal bulan. So apa yang menyebabkan saya join tu Wani, mungkin disebabkan masa tu kecil dan saya nampak peluang, ada banyak peluang lah. Dan Tuan Nizam tu sendiri, karakter dia, dia punya minat dia ataupun cara cakap dia, saya rasa macam sangat okey, sangat positif, sangat tenang. Yang menyebabkan saya rasa macam okey lah. Sebelum ni saya memang kerja kena maki, marah apa semua. Biasa dah tu kan. Memang baling-baling kabel ke wire ke semua memang dah biasa kan. Memang selalu kena lah. Jadi bila join the team saya rasa macam lain sangat. So itu yang menyebabkan saya join the team. Bukan sebagai intern, masa tu Wani yang intern. Saya permanent tau. Lepas saya masuk, Puan Hidayah yang masuk. Puan Hidayah baru masuk. So Puan Hidayah pun antara yang sangat close lah dengan saya. Banyak pergi makan sama-sama. Dan kita pun pergi makan sama-sama masa tu. Lepas Wani masuk, Izu masuk. Banyaklah momen yang saya rasa menyebabkan saya join the team ni bukan sebab saya nak lari daripada bidang saya. Sebelum ni saya belajar dalam broadcasting tau. 3 tahun kan. Jadi saya join the team bukan sebab nak lari daripada bidang, tapi nak cuba dapatkan environment baru, mindset baru, positif aura tu kan. Dan sehingga ke hari ni saya dapat benda tu. Saya percaya semua orang melihat daripada luar tim Saham Masri ni adalah tim yang sangat-sangat positif. Dan itu memang betul dan saya sangat happy lah bersama dengan tim Saham Masri. Tetapi kita kaki tangan ni dia takkan happy kalau dia punya kepala tak happy tau. Maknanya kepala tu yang menentukan kaki tangan. Kita ni Faizal, Wani apa semua adalah kaki tangan, tapi Tuan Nizam tu adalah kepala dia. So kepala ni lah yang menyebabkan kita semua ni positif hari ni. So itulah Tuan Nizam yang saya lihat menyebabkan saya senang untuk bekerja. Saya rasa selesa dan sampai ke hari ni saya boleh stay bersama dengan tim Saham Masri sebab positif punya aura. Betul. Macam Betul. tu. Alright. So Faizal pun cakap sebelum ni Faizal memang buat broadcasting. Dia lah bidang-bidang macam tu. Faizal pernah tak terfikir yang mungkin satu hari nanti Faizal akan terlibat dalam pasaran saham? Pernah tak terfikir? Tak pernah Wani. Okay, tak pernah terfikir So kalau tak pernah terfikir, macam mana start-startnya Faizal tahu pasal saham, lepas tu tiba-tiba nak masuk dalam pasaran saham? Masa bila tu? Sebab kan masa tu tim tak ramai. Bila tim tak ramai, kita macam memang pack lah kerja kita lah buat ini, kita lah buat itu. Tapi masa start bila Faizal start rasa terdetik nak belajar saham lah, nak trade saham lah, start bila? Okay, soalan yang bagus ni. Kira masa Faizal masuk di tim Saham Masri tu, Faizal kerja hakiki adalah yang paling awal masa tu bulan puasa. Masuk bulan puasa. So tak boleh keluar pergi mana-mana. So bila tak boleh keluar pergi mana-mana, Faizal edit video je. Memang edit video Tuan Nizam berkaitan dengan saham. So memang tiap-tiap hari didengarkan tentang saham. So 1 bulan hingga ke 3 bulan pertama tu, Faizal didengarkan tentang saham. Tapi Faizal tak buat apa-apa. Memang skeptikal sangat tentang saham. Memang tak nak terlibat dengan saham sebab takut risiko dan sebagainya kan. Sebab tak percaya adakah betul. Dan ketika itu pun saya pun skeptikal dengan company tu. Masih lagi. Walaupun kita sama-sama kan, tapi kita skeptikal. Tapi bila melihat kepada visi Tuan Nizam, semangat Tuan Nizam, cara dia, positif dia, dan dia bagi education, ada training setiap
minggu, setiap hari dekat dalam office tu, yang menyebabkan saya rasa terbakar bila nak bermula dunia pelaburan saham. Dan satu perkara yang saya rasa sangat-sangat semangat untuk bermula adalah disebabkan kita join program. Program pertama masa tu bulan puasa. Adalah masa tu program pertama dekat Crystal Crown Hotel. Masa tu bulan puasa dan Faizal jumpa dengan student yang berada dalam newbie saham mastery masa tu nak terlibat dengan dunia pelaburan saham. Mereka ada semangat dia kan. Ada yang dah pernah terlibat, dah pernah trade, dah tak pernah trade. Jadi kita jumpa ramai orang yang semangat macam tu. So Faizal terbakar. Rasa macam, korang dah masih muda, ada yang dah berusia tapi boleh bermula dengan pelaburan saham. Kan? Tapi saya tak mula-mula lagi. Jadi saya pun takut untuk bercakap tentang saham. Saya pun rasa ke belakang, hold back orang panggil kan. Tapi bila lepas 3 bulan tu, barulah saya membuka akaun CDS. Masa tu Kak Hidayah yang banyak sarankan, masa tu Wani dengan Izu dah join dan saya buka akaun CDS yang pertama iaitu RHB Trade Smart, tapi tak buat apa-apa lagi. Memang sebab tak ada ilmu lagi nak trade. Sebab saya percaya nak bermula dunia pelaburan saham kena ada ilmu dulu. Kena belajar lah at least asas saham sebelum bermula. Jadi Faizal bermula lepas 3 bulan tak bermula, buka akaun CDS. Lepas buka akaun CDS, tunggu lagi 2 bulan macam tu baru Faizal bermula untuk membeli saham yang pertama. So apa yang menyebabkan Faizal terlibat dalam saham? Sebab terbakar lah. Okay, macam ini student semua datang, semua tunjuk result dia, ada result, ada bukti yang mereka boleh buat profit yang besar, tapi saya takkan tak nak bermula kan. Jadi itu yang saya nak share kan, bahawa saya terlibat dengan saham ni bukan sebab saya nak terlibat, memang tiba-tiba nak terlibat tau, tapi disebabkan environment, sebab saya duduk dalam circle ni. Sebelum ni saya tak duduk dalam circle ni kan, so saya rasa ini peluang. Kalau sebelum ni saya duduk kat circle lain, hari ni saya duduk dalam circle saham asli, takkan saya tak nak ambil peluang untuk terlibat dalam saham. Dan nama pun saham kan, Saham Bursa Malaysia. Jadi saya ambil peluang dengan teknik step by step yang Tuan Nizam ajar tu, yang mana saya setiap hari dengar tentang video Tuan Nizam ni, yang mana saya dah hafal every point yang Tuan Nizam akan cakap. Sehinggalah ke hari ni saya tetap melakukan perkara yang sama macam tu. Okay, so sebenarnya kan berdasarkan apa yang Faizal cerita ni, saya macam terflashback sebab sekarang ni kalau kita buka jawatan kosong ke, kalau kita ajak diorang jadi tim saham asri ke, berpusu-pusu, ramai betul nak jadi tim saham asri. Sebab yelah kita sekarang dah besar, office kita dah cantik kan. Jadi ramai orang yang suka, orang macam nak sangat jadi tim saham asri. Tapi berbeza dulu. Dulu kita tak ada apa-apa Faizal buat program pun tak ada orang datang. Okay, tak ada apa-apa lah senang cerita dekat Facebook page ni memang langsung elect, tak ada apa-apa. Macam office pun zero, and then memang tak nampak apa-apa lah. That's why saya nak bertanya dekat Faizal, apa yang membuatkan Faizal nak stay dengan tim saham asri? Apa yang Faizal nampak? Sebab dulu kita tak ada apa-apa Faizal. Kita pun tak tahu yang kita jadi sekarang. Maksudnya Faizal boleh buat profit, Faizal dah trade saham, Faizal dah 2 tahun dengan tim saham asri. Dulu Faizal tak nampak benda tu. Kenapa yang membuatkan big why Faizal say yes juga nak bersama tim saham asri, nak bermula daripada zero? Apa yang big why yang Faizal nampak lah? So kalau cakap big why ni, Faizal first kali bila join the team saham asri masa tu, Faizal niat masa tu memang nak bantu Tuan Nizam ni sebenarnya. Sebab masa tu join the team tak ada orang kan. Faizal expect saya boleh bantu Tuan Nizam, dan bila saya dah bantu apa-apa, saya boleh lah pergi cari pengalaman tempat lain. Sebab saya fikir portfolio dalam kerja saya, bidang saya lebih penting tau. Sebab pensyarah saya pernah cakap, bila habis belajar nanti kau kena bina portfolio dalam bidang kau ni, dalam kerja ni. Dari segi broadcasting, media ni kena bina. Sebab pengalaman kau tu akan jadi mahal je kat itu. Jadi saya pun expect dalam tim saham asri saya akan stay tak lama pun, biasa macam sekejap je. Sebab saya niat nak bantu Tuan Nizam. Memang kita masuk dalam tim ni untuk bantu Tuan Nizam, apa yang boleh saya bantu lah, support dia. Tapi bila dah lama-lama saya masuk, banyak perkara yang berubah tau. Banyak perkara yang mengubah saya, terutama bila dia bawa kita ke program-program yang membantu kita sama mindset dengan dia. Jadi kita pun join the program dan kita berubah 360 darjah untuk stay bersama dengan tim dan buat lagi terbaik. Itu yang Faizal nampak. Dan dia ajarkan kita tentang time frame, tentang apa perjalanan kita kena ada plan, kena ada big why kita.
So benda ni sama dengan Tuan Nizam. Sebelum kita tak sama, kita rasa macam saya ada haluan saya ada target berapa bulan dah kerja, saya nak berhenti ataupun saya nak cari pengalaman lain. Tapi akhirnya saya berada di sini sebabkan ada, yang pertama ada education dalam kita punya business kita, dalam kita punya company kita, dalam office kita ada training. So benda ni yang membantu Faizal sini happy lah. Sebab kat luar tak ada tau. Saya rasa kat luar tak ada. Kat mana-mana company sebelum Faizal join pun tak ada. Kalau kau tak pandai memang akan ada senior ajar macam tu. Tak ada training, kita duduk dalam meeting room ke belajar, tak ada. Tapi di Wealth Academy Sdn Bhd ni, di tim Saham Asri, daripada dulu sehingga ke hari ni ada dan ada, terus ada. Saya rasa bersyukur lah sebab kawan saya dia kerja tak ada. Dia kerja balik tidur habis, tak ada training. Sebab tu saya cakap dengan kawan saya, itu saya nak share kat dia, saya cakap kau kena pergi belajar juga, pergi invest for knowledge sebab company tak sediakan. Jadi kalau kita usia muda ni kita habiskan masa dengan kerja macam tu je, kita akan rugi tau. Kita tak akan improve dari segi ilmu dan juga mindset kita. So peluang lah. Sebab tu bila kita berada, saya Faizal berada dalam tim Saham Asri, itu yang pertama. Yang kedua, Tuan Nizam sendiri lah, karakter dia positif, tak pernah jumpa lagi kan. Itu yang Faizal nak share. Positif, sangat positif. Dan bos jarang rapat dengan staff. Tapi Wealth Academy Sdn Bhd, Tuan Nizam turun, Tuan Nizam touch kita apa semua kan. Dia tak nak ada gap sangat dengan kita. Jadi bila dia close, kita rasa sangat-sangat powerful, sangat-sangat best. Dan tak pernah lah jumpa kat mana-mana. Dan yang ketiga adalah sebabkan saya tak stres lah kerja. Saya tak pernah stres. Sebelum ni memang stres ni. Memang kerja saya memang kerja stres lah. Berpeluh, memang hitam lah muka ni kan. Tapi sekarang duduk kat office je banyak. Jadi kita happy. Kita tak stres. So saya rasa bersyukur sangat dengan apa yang menyebabkan saya boleh stay dan boleh lebih lama lagi lah dengan Wealth Academy Sdn Bhd dan tim Saham Asri. Okay. Okay. So Tuan Reid. Ya? Okay, teruskan dulu. Tuan Reid komen. Alright, Tuan Reid Majusim kata ada kosong tak nak join tim Saham Asri? Selalu kita buka jawatan sebenarnya. Boleh PM dekat page lah. Okay, so sekarang kita nak fokus cerita pasal journey Faizal dalam saham lah kan? Okay, Faizal cakap Faizal buka akaun CDS and then whatsoever. Lepas tu masa bila start Faizal belajar ilmu saham? Kan sebab kita join program pun kita kan ada kerja masing-masing. Faizal record video, masing-masing ada tugas lah. Jadi masa bila Faizal belajar saham dengan Tuan Nizam dan masa bila pula Faizal start trade saham? Alright, so Faizal belajar saham ni masa kita buat program tahun ni. Masa tu program kita pada tahun 2019 tu sangat-sangat banyak. Masa tu Wani pun ada, Faizal ingat, semua Izu ada. Dan masa tu lah Faizal mula belajar. Yang paling Faizal ingat masa program dekat mana, dekat ICT Shah Alam tu, time ambil video, time tolong Tuan Nizam masa program expert saham Asri khususnya, Faizal tulis tau indikator apa dekat satu kertas, letak dekat blazer kan. Memang ada buat macam tu. Dan itu yang membuatkan Faizal rasa nak terlibat lebih betul-betul lah, secara serius nak buat modul expert saham Asri masa tu. Tapi sekarang ni PSM lah. So masa tahun 2019 tu, setiap program tu mesti Faizal akan dengar betul-betul Tuan Nizam punya penyampaian. Walaupun kita bertugas kan, tapi kita nak dengar. Sebab benda tu tak ada dekat dalam video mana-mana, masa tu tak ada. Video KSM apa semua tak boleh tengok. Jadi memang tengok secara eksklusif lah. Kalau dah habis dah tak ada. So masa tu memang offline lah kira, tak ada online kan. So masa tu Faizal bermula pada tahun 2019, buka akaun CDS selepas 3 bulan bekerja, dan pada bulan 7 ke bulan 8 je tu, bulan 9 lah saya rasa, lepas raya dan lepas 31 Ogos tu, maknanya bulan 9 tu saya mula untuk membeli saham pertama dengan menggunakan RHB Trade Smart. Masa tu M Plus tak ada lagi Wani, masa tu M Plus tak buka lagi. Saya buka RHB Trade Smart dan apa yang saya buat, bukan masa program saya buka, sebab masa kita program ingat ada booth tau, ada macam tempat buka. Tapi saya tak buka time tu. Kak Hidayah dia buka time tu. Tapi saya tak. Saya buka masa dekat rumah saya. Dekat Johor Bahru ni, dekat Skudai saya duduk. RHB Investment Bank dekat je dengan rumah saya. Tak sampai 5 minit. Jadi saya pergi ke sana dan saya buka dekat dalam dia punya branch lah. Dekat office dia. Dan itulah langkah pertama saya pada bulan 9 tu, tak silap saya. Bulan 9, bulan 8 macam tu. Bila dah buka ni, RHB Trade Smart dalam masa 2 minggu dah siap tau.
Bila dah buka, terus saya transfer RM500 ni. RM500 yang Mhm. pertama saya, dan saya mula membeli kuantan saham. Tapi masa tu tak beli kuantan dividen lah. Masa tu tak ada perancangan beli kuantan dividen, tapi beli untuk macam try lah, cuba kan. Dengan menggunakan RM500 saja. Sebab ada orang kata boleh transfer bawah RM1,000. Saya pun macam betul ke? Sebab semua orang transfer RM1,000 ke atas. Saya pun macam tak percaya boleh ke bawah RM1,000. Jadi saya cuba untuk cari jalan macam mana nak transfer bawah RM1,000, dan saya berjaya RM500. Dia kata boleh. Boleh, memang setiap bulan lepas saya buka tu RM500 setiap bulan saya transfer every month daripada duit gaji saya dan juga saving. Dan selepas 2 bulan ada arrangement placement dan dah beli saham kat situ, saya buka M Plus Online ni. M Plus Online Hmm. under Melaka Securities, yang mana dua ni adalah dua senjata dalam saham yang Tuan Nizam memang suruh buat, suruh buka. Jadi saya ikut je lah kan. Saya memang ada pesan ikut, sebab saya tak tahu saya boleh berjaya ke tak. Kan. Jadi kita kena ikut orang yang berjaya untuk berjaya. Saya pun tak tahu saya boleh berjaya ke tak. Dan saya buka M Plus Online yang seterusnya. Bila dah ada M Plus Online, saya gunakan modal yang lebih besar untuk transfer, RM1,000. Maknanya RM1,000 saya masuk transfer sebab boleh buat secara online. So ketika itulah saya mula beli dan jual saham secara aktif. Dan ketika itu masih lagi belajar ni, expert saham masih lagi menguasai, dan ada Betul. buku expert saham asri tu kan kita print banyak-banyak, berapa ratus buku tu. Satu buku saya bawa balik tau, saya memang study. Nanti saya WhatsApp dengan Sambil-sambil Tuan. lah. Saya sambil, memang sambil, tak ada online. Masa tu PSM tak ada tau. Memang kita kena Betul. tanya. Kak Hidayah pun selalu tanya saya pun tanya dengan Tuan Nizam, dia macam pusing-pusing. Tapi masa tu saya ingat lagi, Puan Hidayah lah yang bergerak lebih laju daripada saya. Sebab apa? Mungkin sebab dia dah terbakar sangat. Kan? Kak Hidayah dalam Hmm. office memang cepat terbakar. Dan dia lebih Dia laju. cepat close. Dia Dia cepatkan cepat gila. close. So dia bergerak lebih pantas daripada saya, buat profit apa semua, dan dia menggunakan modal yang besar lah. Daripada kecil, dia scale up modal dia. Sebab dia dah yakin kan. Macam saya adalah seorang yang slow learner. So kalau ada orang yang sedang menonton ni, dia slow sikit, lambat sikit, it's okay pun sebenarnya. Sebab saya pun memang lambat sikit. Skeptical tu kuat sikit. Jadi ambil masa lah. Setiap orang ambil masa. Jadi bila saya dah bermula aktif, saya gunakan M Plus Online untuk aktif trade, beli jual, dan dividen untuk RHB Investment. Sampai hari ini saya dah bermula untuk beli kuantan dividen lah sejak tahun 2019. Okay. Okay. Slow learner tak apa Faizal. Uh, Slow learner tak apa. Yang penting bermula. Slow kan bina pengalaman. Ada orang yang slow learner memang tak memula langsung. Kita nak pergi ke profit saham Faizal. Oh, Faizal pun buat group juga. Saya pun buat group juga sebenarnya. Okay, so nanti kita akan go through. Tapi saya nak bertanya sedikit lah dekat Faizal kan. So kalau Faizal ingat modal Faizal mula-mula trade berapa? Dan sekarang dah scale upkan kepada modal berapa? First trade lah. Kalau Faizal ingat lah berapa modal permulaan dan beli counter apa, adakah tujuan dividen ke capital gain ke, macam mana? Masa tu beli untuk capital gain, untuk belajar, dan kuantan nama dia Arif Sawit nama dia. Arif Sawit ni kuantan yang profit, Faizal. first counter. Kejap, ada ke kat sini? Kita tak ada. First kuantan lah. Ada ke kat sini? Ini masa Faizal belajar tengok dekat screen ni. Masa kat skrin ni masa first Faizal buat kajian saham tau. Ni dah tahun bila dah ni? Ini kuantan-kuantan yang Faizal tulis kat kertas. Kuantan-kuantan ni semua tengok ada DIY, D1Y ni adalah daily one year. Macam tulis kuantan-kuantan tu chart apa lah masa tu lah. Menggunakan teknik Z tu lah. So teknik Z ni yang Faizal belajar betul-betul mula-mula. Macam mana nak buat trading plan apa semua. So kuantan pertama tak silap ada lah tu kat sini, tak ada lah. Tak ada. Tapi nama dia Arif Sawit, kuantan yang pertama. Tapi masa tu modal baru 200 lebih. Daripada 500 tu 200 lebih macam tu. Dan ketika itu bukanlah untuk profit tuan ni, tapi untuk belajar macam mana proses dia apa semua. So masa tu pun memang newbie sangat lah. Kira memang zero knowledge. Jadi kalau ada orang hari ni yang WhatsApp Faizal share profit 2%, 3% tu, Faizal ucap tahniah syabas lah sebab diorang dah bermula.
berjaya untuk bermula. Sebab Faizal pun dulu macam tu kan. Kita beli je kuantum yang kita rasa kita dah buat kajian saham dia sedikit dan kita tak tahu pun saham tu boleh naik ke turun, tapi kita dah beli disebabkan ada signal, ada yang menyebabkan kita boleh beli kuantum ni. Dan kita cuma nak belajar bukan untuk profit, bukan untuk aspek kita akan berjaya buat profit hijau je, tidak. Tapi bila kita beli, kita boleh belajar sesuatu. Oh, macam ni kalau beli kena masuk kat order status dulu, lepas tu baru masuk kat portfolio, lepas tu jual macam mana. So bila flow tu Faizal faham, orang WhatsApp kita hari ni semua Faizal dah, kita boleh explain lah. Saya percaya semua tim saham masih pun dah faham. Bila dia dah bermula di dunia pelaburan saham, dia akan tahu macam mana nak explain setiap proses ni. Tapi ni kenangan lah. Satu benda yang Faizal buat ni, banyak juga. Ada berapa? 16 16 Legend ni, rajin betul buat kajian. Rajin gila. Saya rajin macam ni beli dividen saya ingat. Capital gain memang malas sikit lah. Okay. So Faizal kan, Wani masih ingat tau Faizal masa PKP hari tu, tak silap PKP 1.0 yang Faizal share, Faizal beli counter dividen dan buat dan dapat dividen. Betul tak? So itu counter dividen pertama Faizal beli ke macam mana? Faizal hanya beli satu je counter dividen. Sejak bermula beli counter dividen dari modal 1000 dan dia sehingga ke hari ni Faizal akan beli. Tapi hari ni counter tu tengah dalam unrealized profit. Maknanya dalam 17%, 20% macam tu. Sebab harga dia dah naik. Sebelum ni harga dia bawah RM1, tapi sekarang ni harga dia dah mula naik atas RM1 dan Faizal tak boleh nak beli lah. Kena tunggu dia untuk dia turun balik ataupun dia oversold ke apa kan. Tapi memang Faizal sekarang dah tak beli. Bila Faizal dah beli dengan modal yang 1000 lebih ke atas, dah beli lagi dan unit dah banyak sekarang Wani. Cuma belum nak beli tau. Sebenarnya nak beli kat RHB tu Faizal dah transfer deposit, cuma tengah nak beli, cuma tak beli lagi. Ada satu counter lah, counter yang memang bagikan dividen. So far counter dividen ni pun Faizal pening juga nak cari dulu kan, sebab ada banyak counter dividen yang bagus, sangat bagus. Ada kekurangan kat sini, ada kelebihan kat sini. Tapi akhirnya Faizal beli satu je. Malah nak fikir banyak-banyak sebab kita minat dalam sektor apa. Kita tengok kita minat sektor teknologi. Okey, beli teknologi. Kalau kita minat property, beli property. Dan kita stay je lah. Untuk target kita macam Tuan Nizam kata, untuk 1,000 unit yang pertama dan untuk kita bina portfolio passive income kita. Tapi yang lebih penting tu untuk kita yang newbie ni adalah dekat active income tu, dekat capital gain kita, beli jual. Itu yang lebih penting untuk kita belajar. Sebab tu kena selalu beli dan jual saham supaya kita belajar sesuatu. Kalau kita fokus kat dividen je, kita tak akan belajar sesuatu, emosi, permainan emosi tu tak akan belajar. So benda tu lah. Satu je Wani. Satu saja. Okay, baik. Termantap. Sampai sekarang lah still fokus pada satu counter sajalah untuk dividen. Betul. Kat RHB satu je. Sebab kan kalau beli counter dividen ni dia macam ada satu perasaan, sebab dividen kan kita fokus pada satu, tembak pada dengan 1 juta unit kan. Tapi bila start orang share dia beli counter dividen ni, dividen tu dia ada satu perasaan yang macam terbakar. Lepas tu nak keluar lah counter dividen ni, nak masuk counter dividen tu. So apa Faizal punya, apa yang nak cakap, Faizal punya nasihat lah, especially untuk saya dan juga untuk yang lain. Sebab kita kalau beli fokus dividen, kita beli satu je, kita fokus satu counter. Tapi kalau orang duk share dia beli counter ni, kita ada perasaan macam counter dia lagi baik daripada counter aku. Pernah tak rasa macam tu? So apa Faizal buat supaya kita fokus je? Sebab tu Faizal cakap tadi, macam Faizal share tadi, dividen ni adalah untuk kumpul 1 juta unit yang pertama kan. Jadi bila Faizal dah mula membeli, walaupun belum 1 juta, baru bermula daripada tahun 2019 hingga sekarang, dia hanyalah untuk strategi dividen tau. Tapi yang lebih penting macam Faizal cakap adalah untuk capital gain tadi, untuk active income. Sebab tu itu adalah pelaburan saham yang sebenar untuk kita belajar sesuatu, emosi dan sebagainya. Sebab tu bila kita beli dah satu counter macam Faizal beli ni, kita kena stick kepada strategi kita dalam dunia pelaburan saham. Kita tak boleh berubah-ubah. Itu adalah nasihat paling power sekali daripada Tuan Nizam. Bila kita dah beli satu ni untuk strategi dividen, jangan buang masa, jangan patah balik, sebab bila kita buat macam tu kita tak akan fokus lah. So Faizal beli satu je, memang kumpul, memang tak nak berubah. Dan apa yang Faizal boleh katakan, memang kita kena beli satu counter dan fokus je. Sebab kita ada fokus yang lebih penting sebagai seorang newbie, dia kena fokus kepada capital gain. Belajar macam mana beli jual. Berapa banyak lagi
dan portfolio tu yang penting. Berapa banyak yang hijau, berapa banyak yang merah, kita boleh tengok balik. Report card orang panggil kan. Faizal memang selalu tengok, oh aku pernah hijau berapa banyak, merah berapa banyak. Sebab tu ada group WhatsApp tadi, memang dalam group tu ada. Faizal selalu tak share kat situ kadang. Share terus kepada Telegram channel. Faizal ada Telegram channel sendiri. Memang share kat situ. Story. Sama lah kita. Aduh. Share kat situ. So macam untuk Ingatkan easy. Ingatkan kita ni macam tak berapa betul, tiba-tiba cakap betul. Rupanya ada juga orang yang macam tu Okey, terbaiklah. Korang pun kena So buat jangan macam tu, tamak, okey? jangan tamak. Wani, jangan tamak sebab Dividend ni dia adalah game yang beza. Memang kita kena asingkan dia. Dia memang lain. So sekarang newbie fokus kepada capital gain, tapi buat juga. Faizal pun buat juga. Tapi kita belum 1 juta lagi. Capital gain kita ni perlu diasah, perlu ada cara macam mana kita nak buat dia dengan betul lah untuk emosi kita kan. Macam tu. Lagi-lagi waktu sekarang ni kan tengah dalam keadaan merah apa semua, kita kena selalu belajar untuk kawal emosi ni. Macam tu. Terbaik. So, Saya dapat something. Adakah anda dapat something? Saya dapat yang sebenarnya kita kena fokuskan dekat capital gain untuk bina pengalaman. Emosi macam tu memang ada. Sebagai newbie, bina pengalaman dekat capital gain, baru betul nak jadi trader saham. Okay, bagus Faizal. Baru dapat something aku ni. Okay, so basically Faizal dah lebih kurang nak dekat 2 tahun lah kan trade saham kan. So sepanjang 2 tahun tu, ada tak rugi yang Faizal alami yang Faizal tak boleh terima? Yang Faizal rasa macam memang loser. Pernah tak rasa macam tu? Pernah ni, pernah. Tapi basically rugi saya ni tak pernah sampai 10,000 ataupun lebih daripada 1,000 lah. Belum pernah. Walaupun modal saya pernah besar, sekarang pun saya dah bermula dengan 4 angka banyak kali kan. Saya tak pernah rugi 1,000 lebih lagi lah. Yang pernah saya rugi paling besar pun masa tu RM500 lah daripada counter. Boleh sebut counter? Counter Boleh Warren. je dulu. Counter Dulu Warren punya cerita. di Sonic. Di Sonic counter ni masa saya beli dan dia naik, saya tak jual. Tapi bila dia turun balik dan dia turun lagi, menyebabkan saya jual kat situ. Saya rasa macam dah lah, saya tak jual. Dan selepas itu baru saya belajar sesuatu. Bila saya beli dekat bawah, bila dia naik saya kena jual dulu, dan bila dia turun balik saya kena beli balik. Macam beli, jual, beli lagi, lepas tu dia naik saya jual lagi. Itu benda yang saya belajar selepas konten di Sonic pada tahun 2020 tu. 2020 lah start beli konten Warren ni. Dulu sebelum ni kita tak belajar konten Warren, kita tak tahu. Jadi Nizam share tentang konten Warren, saya pernah satu kali profit loss dalam konten di Sonic WA masa tu, rugi 500 lebih lah masa tu. Disebabkan saya beli dia naik tapi saya tak nak jual. Saya expect dia boleh naik lagi. Rupanya dia turun dan dia langgar support dan dia turun lagi bawah daripada support, menyebabkan saya rasa macam tak boleh ni, kena cut loss je lah. Time tu first time beli konten Warren ke second time, macam tu lah. So saya rugi 500. Apakah learning point yang Faizal dapat sepanjang aktiviti trade saham Faizal yang pernah rugi, dan learning point Faizal yang mungkin Faizal boleh kongsikan dekat kita semua yang menonton secara live supaya kita tak melakukan kesalahan yang sama? Sebab ramai newbie melakukan kesalahan yang sama. So apakah nasihat Faizal untuk kita ni supaya kita tak melakukan kesalahan yang sama lah? Aduh, soalan ni susah sangat ni. Saya nak jawab. Bagilah tips-tips sikit. Sebab ramai orang yang celaru, kadang dah tak nak trade dah, kadang mood swing, macam-macam. So apa tips Faizal sikit lah. Sebab Faizal pun pernah trade saham, pernah rugi daripada newbie. So apa sedikit kata-kata semangat ke atau tips lah basically untuk kita ni terus berkarya dalam pasaran saham. Bagus. Okay. So kalau cakap pasal tips apa yang Faizal buat tu, kalau semua yang sedang menonton ni dengar kan, dengar daripada awal tadi sehingga sekarang, semua nampak saya bermula dengan cara yang betul, maknanya dengan step by step. So nasihat saya sebenarnya kita kena bermula dengan step kita, macam mana kemampuan kita, takat mana. Kalau hari ni kita nak bermula dunia pelaburan saham, kita tengok orang punya level tu bermula 10,000, 20,000. Kita pun bermula ikut dia. So kita tak akan berjaya. So kita kena ikut langkah kita. So jangan ikut orang. Ikut kita, dan saya bermula dengan
kemampuan saya 500, saya mula sikit-sikit supaya saya tahu keadaan pelaburan saham tu macam mana. Sebab pelaburan saham ni akan ada untung, akan ada rugi juga. Sebab tu kita kena biasakan dulu rugi untung ni. Kalau saya asyik untung je, saya tak akan belajar. Tapi saya sekala saya dapat kerugian tu, saya akan belajar sesuatu yang menyebabkan saya rasa okey, kena buat yang kita baik. Sebab tu bila saya dah profit, saya dah loss tu, lepas tu saya belajar untuk kawal lagi emosi saya. Belajar lagi postmortem balik, dan lepas tu ada lagi counter-counter yang kita profit sama-sama masa tu kan, ada counter PCCS, masa tu kita Oh. kat atas tu, kat office atas tu Faizal ingat kan. lagi. Tuan Jas yang Ah. cerita cakap dia beli counter ni. Oh, saya tak beli, saya beli counter Exxon tu ni. Oh, Lepas tu Wani betul. pun beli counter tu. Wani pun beli masa tu. Jadi Ya saya betul. pun Saya Faizal profit berapa masa tu Sebab saya masih hold lagi. Faizal kata Faizal dah jual kan. Masa tu Wani hold lagi. Masa tu first counter saya beli counter Warren tau. First counter dan saya profit 46% tak silap. Saya untung Apa 700 lebih. 700 lebih macam tu Itu first counter yang saya beli lah. Faizal punya Wani tak ingat lah. Tapi Wani cakap dengan 36%. Faizal. 36%, tapi modal masa tu 1,000 lebih juga kan. Macam sikit je sebenarnya. Dalam sikit je. 400 lebih kot Wani. Maknanya Wani lebih banyak masa tu sebab Wani berapa? 60%? 40? 46% macam tu lah profit. Tapi saya beli modal sikit je, tak sampai 2,000 pun, dalam 1,000 something, 1,000 lebih. Tapi tu first trade counter Warren lah, dan saya sibuk cakap kat Faizal tolonglah beli sebab saya nak suruh dia tolong kaji untuk saya. So saya first time kan beli masa tu. Lepas tu bila first time dengan emosinya kejap naik kejap turun ni, pening betul lah counter Warren. Tapi masa tu luckily Faizal belilah. Sebab lepas tu Faizal selalu buat kajian lah. Lepas tu saya belajar daripada situ lah. Tu first trade counter Warren. Saya masih ingat lagi. Okay. So kalau anda masih ingat, anda pun boleh share lah counter pertama yang anda beli. Alright. So itulah yang Faizal share. Ini banyak betul. Ini masa tu Faizal beli counter yang profit Warren tu. Kalau tengok kan kat sini, CCK Warren, Lehong dengan Minho, 3-4 counter ni lah Faizal beli. Tapi masa yang profit pula apa tu, yang Minho WC tu, Faizal tengah loss masa tu, nampak dia tengah loss. Dia banyak turun juga pada tu 200 lebih 5 sen setengah kan, 5 sen setengah 200 lebih. Tapi bila dia naik balik daripada 6 sen pergi kepada 10 sen, so tinggi juga dia punya dia punya tu, dan Faizal jual masa tu. Tapi masa tu kuanter-kuanter lain ni Faizal dah ada yang dah jual masa bulan puasa, sebelum bulan puasa masa tu. Dan Faizal memang satu trade saham Faizal hold paling banyak 4 ke macam berapa biasanya lah, sebab Wani masih 2, paling banyak pun 3, itu pun tak erti lagi. So Faizal dah sampai 4 So kiranya 4 counter tu yang Faizal pernah hold paling banyak lah ke lebih lagi? Paling banyak itulah 4, 5 macam tu lah. Tapi tak pernah sampai 10 lah. 4, 5 paling banyak Wani. Tu je. Okay. Macam mana Faizal manage, sebab kan sambil kerja kan, jadi macam selaru saya sendiri kalau beli saham kan, hold 2 tu pun dah susahnya nak monitor bagi saya lah. Macam mana tips Faizal buat, sebab Faizal sambil bekerja dengan hektiknya, lepas tu pegang 4 counter, apa tips Faizal buat untuk monitor counter saham Faizal tu lah? Tips tak ada apa yang nak cakap. Tips Faizal untuk newbie yang nak bermula, kita buat kajian saham. Kita buat macam apa yang Tuan Izzah ajar. Dia suruh belajar asas dulu. Okay, dah asas dah faham, kita buat kajian saham. Bila dah buat kajian saham, bila kita membeli saham dengan ilmu kajian saham kita tidaklah melihat setiap hari tau. Kita tidak melihat setiap masa, dan kalau dia turun naik pun kita rasa okey je sebab memang saham turun dan naik. So apa yang kita buat, bila kita dah buat kajian saham, kita perlu fokus kepada trading plan kita, dan kita tak perlu nak asyik mengada risau, bimbang. Dan dia sebenarnya bukanlah ilmu saja ni, dia sebenarnya pengalaman jugalah. Sebab tu kita kena mulakan langkah beli kuanter saham, beli 1, 2, 3. Kita akan belajar untuk mengawal emosi kita. Macam tu. So ilmu kajian saham penting, dan pengalaman kita. Saya tak akan beli kuanter 4, 5 kuanter ni bila saya tak pernah bermula tau.
Maknanya Betul. saya dah bermula tahun 2019 dah pernah beli kaunter. Jadi tahun 2021, 2020 ni sebelum ni maknanya saya dah boleh lah beli kaunter lebih banyak sebab saya dah biasa lah macam tu kan. Tapi masih lagi newbie sebenarnya. Tapi masih lagi Hmm. newbie, masih lagi nak bina portfolio saya dalam saham ini sendiri. Sebab saya tengah mencabar diri saya untuk buat profit 4 angka secara konsisten dan nak naikkan modal saya 5 angka dan 6 angka. Saya tengah cabar diri Itu saya. baik Tapi ni. sekarang ni basically modal saya daripada sebelum ni dekat RHB tu saya kan transfer 500 lalu. Dan dekat M Plus saya transfer 1000. Lepas tu saya dah tak ada transfer banyak lagi tau. Saya hanya bermain dengan kuantum saham tu. Saya collect dan saya tak pernah keluarkan duit tu. Maknanya profit yang saya buat hari ni dan modal yang saya gunakan hari ni adalah modal daripada profit saya. Macam tu. Tapi dia agak Hmm. sakit sikit lah. Dia agak disiplin sikit. Rasa kita macam, memang kena betul-betul disiplin. Kalau tak boleh, tak boleh, kita akan susah untuk fokus. Macam tu. Okay, Faizal. Faizal kan start kenal saham dengan Tuan Nizam. So, bila Hmm. Faizal dah bersama tim saham Masri, mestilah Faizal nampak kan ramai kan rupanya yang ajar saham juga. Hmm. Ramailah mentor, coach ke apa ke. Pernah tak Faizal pergi kelas-kelas saham lain sebelum ni? Mungkin bukan dengan Tuan Nizam. Ni eksklusif ni. Pernah tak? Boleh share ke kat sini? Aduh. Boleh sangat. Kita santai-santai je. Pernah Okay, ke? so yang menarik, uh, kita pernah join program daripada Zam Saham lah. Sebelum ni Faizal pernah join bersama dengan Zam Saham, belajar tentang teknikal analisis bersama dengan tim saham asli juga tentu. So Faizal join tapi kita bukanlah under company, kita tak bayar pakai duit company, kita bayar pakai duit kita sendiri. So bila kita invest for knowledge pakai duit kita sendiri ni, dia lain sikit tau. Dia rasa macam saya dah bayar sesuatu dengan harga masa tu berapa harga dia tak ingat, tapi adalah bukanlah RM150 bukan, tapi harga dia lebih mahal kan. Jadi bila kita dah bayar, saya mesti ada expectation yang saya boleh buat profit dalam beli pelaburan saham dengan ilmu yang daripada Zam Saham tu sendiri untuk saya execute dalam pelaburan saham saya. Tapi saya tak pernah lagi lah belajar dengan cikgu-cikgu yang lain, dengan mentor-mentor yang lain selain daripada Zam Saham. Sebab Zam Saham ni pun bukanlah siapa, dia adalah daripada Tuan Nizam sendiri punya mentor. So saya tak akan lari sangat daripada teknik ataupun cara teknik analisis, cara pelaburan saham, trade saham ni yang mana Tuan Nizam dan juga lebih kurang lebih kurang sama macam tu. Jadi kan Ramai Faizal, komen. tu lah nanti kita go through dekat komen Okay, so apa pendapat Faizal sendiri dekat Tuan Nizam? Dekat mentor saham kita Tuan Nizam lah. Apa yang Faizal suka, apa yang menariknya Tuan Nizam sebagai mentor saham? Menariknya Tuan Nizam. Apa yang saya suka tentang Tuan Nizam ni sebenarnya dia suka membantu orang. Dia suka membantu orang. Itu perkara yang saya nampak macam dia suka tolong. Kadang-kadang kita tak tahu ataupun kita tahu pun dia suka tolong kita dengan cara yang sangat-sangat polite lah. Cara yang sangat-sangat baik. Cara yang baik lah. Dia tak ada cara dia, okay, je, macam tu tak. Tapi dia step by step dia ajar. Itu yang pertama, dia suka membantu. Yang kedua, dia sangat-sangat positif. Dia boleh buatkan saya rasa selesa dan rasa tenang bila bekerja dengan dia dan dengan tim, dan itulah benda yang mindset yang dia tanam dalam diri saya, dan saya percaya dengan semua tim Saham Asri untuk kita lalui proses bersama dengan tim ni untuk work together positif. Dan yang ketiga, sebab dia bagikan ilmu tu Tuan Nizam punya karakter. Dan saya just nak sharekan satu ni gambar yang saya ingat lagi Boleh. Wani, masa tu kita pergi dekat ni Wani, Pergi mana pula? kita pergi jalan-jalan masa tu, ingat tak? Pergi Kita jalan-jalan pergi kat mana? Kita banyak pergi jalan-jalan sebenarnya ni. ni jalan-jalan yang ni, ingat tak? Allahu Akbar. Gila. Faizal Ini cerita sikit lah pasal gambar ni. Ya Allah, teruk betul. masa ni kita daripada ICT Shah Alam. ICT pula, Alam Anda. Kan? Hmm. Masa tu kat Betul? Shah Alam. Kita nak balik ke TBS tau. Kita naik bas pergi ke program-program Betul. dulu kat Shah Alam KL ni, kita naik bas. Jadi masa tu semua orang bawa luggage tau. Setiap orang bawa luggage. Saya bawa luggage, Wani bawa, Kak Ida bawa, Tuan Nizam pun bawa. Yang warna purple tu Tuan Nizam punya luggage paling besar. Ada orang tu Betul. Kelak lah. ada projektor apa semua, Tuan Nizam punya paling besar. So
time tu Izu ada tu. Jadi masa tu tengah order Grab. Grab dapat pula time tu adalah kereta Alza. So Alza ni tak adalah besar sangat. So kita sumbat semua barang sampai kita rasa time tu kita memang duduk atas luggage, dihempap dengan luggage macam Wani Betul. tengah kat Hidayat tu kan. So itu kenangan yang tak boleh saya lupakan masa tu dengan Tuan Nizam. Tapi momen-momen macam ni yang menyebabkan kita sangat rapat dengan Tuan Nizam, sangat Mm-mm. close. Dan saya belajar banyak perkara lah tentang saham khususnya, tentang mindset dan juga pelaburan dan keuangan khususnya. Okey, betul. So saya nak tambah sikit lah. Yang ambil Tambah gambar sikit ni sebenarnya Tuan Nizam tau. Tuan Nizam. Dia orang tak tahu. Yang ambil gambar ni sebenarnya Tuan Nizam. Dia duduk dekat depan. Yang saya ingat yang biasanya datang lengan kangkung memang Izu lah. Dia memang datang baju tu lah. Dia pergi baju tu lah dia balik. Dia ada poket Doraemon. Itu memang Izu daripada dulu sampai sekarang. Okay? Dan Tuan Nizam yang ambil gambar ni saya masih ingat. Banyak lagi sebenarnya gambar-gambar kalau kita nak share. Tak habis dekat sini. Tu Izu, Faizal, Puan Hidayah dan saya lah. Kita merupakan tim Saham Masri yang paling lama lah. Dulu kita memang bersama-sama lah pergi program everything. So start tahun 2020, tak silap saya bulan 1 ke bulan 2 kita hire Umu, and then kita hire ramailah lagi tim Saham Masri. Puan Mastura ada, kita ada Madiha, semakin berkembang lah tim Saham Masri, okay? So baru lepas makan kat mamak masa ni, betul. Izu ingat alright. So itulah dia perkongsian daripada Faizal. Okay Faizal, kita go through sekejap dekat komen. Mungkin kita tak perasan ke apa. Kita dah live ni dah berapa lama? Dah 1 jam tak sedar dah live 1 jam. Okay. 4-5 counter satu masa terbaik Tuan Faizal. Mental memang dah koyak. Semoga semangat tak koyak. Saya pernah host 10 counter, Tuan Hafiz kata alright. Saya satu counter pun tak boleh tidur malam. Betul? So sebenarnya anda boleh gunakan tips-tips Faizal lah, apa yang Faizal gunakan Saya personally saya memang catat. Apa yang Faizal cakap semua saya catat. So saya banyak belajar dengan Faizal sendiri sebenarnya. Apa-apa soalan saya tak faham memang saya tanya Faizal lah. Betul TNM suka bantu orang berjaya. Saya suka TNM sebab beliau tak pernah kedekut ilmu. Alright, terima kasih. Alright, so kalau anda sukakan segmen ni, komen terus kat ruangan komen di bawah and then saya nak tanya Faizal satu soalan cepu mas lah. Kalau boleh Faizal share kan, apa perasaan Faizal sekarang bila dah membina pengalaman sebagai seorang trader saham, bekerja pula dengan tim Saham Masri, Wealth Academy dengan company yang santai, yang tak stres macam dulu. So apa perasaan Faizal sekarang yang Faizal boleh gambarkan? Saya first kali saya sangat-sangat bersyukur lah. Syukur Alhamdulillah sebab saya tak pernah kecapi apa yang hari ni saya kecapi. Dan bila saya ada macam ni, saya sebenarnya dapat membantu khususnya keluarga saya dan membantu diri saya untuk ada perancangan, ada diri saya lah nak berkahwin ke, nak ada tu, nak ada ni, nak ada rumah ke apa semua. Saya nampak benda tu. Kalau sebelum ni saya tak nampak ni. Saya rasa kalau siapa yang bekerja dalam keadaan struggle, kerja apa pun dekat luar sana yang keadaan yang macam kerja balik tidur, stres sangat. Jadi mereka tak ada perancangan apa nak buat untuk masa hadapan, tak fikir pun, tak sempat nak fikir lah. Kerja memang kerja sentiasa. Tapi bila saya join the team, saya nampak benda tu. Saya rasa sangat-sangat happy, sangat-sangat seronok. Dan benda ni yang saya suka untuk sharekan dengan semua, bukan seronok disebabkan team saja sebenarnya. Disebabkan oleh student-student yang ada dalam PSM, dalam Warren Secret Saham Masri. Sebab mereka ni pun membantu saya untuk saya terus bersemangat nak trade saham ni. Saya tak percaya kalau saya keluar nanti, contohlah saya tak ada doa untuk keluar, tapi kalau contohlah kita terkeluar daripada tim Saham Masri dan tak duduk dalam circle saham Masri ni, saya rasa saya pun dah tak ada circle saham. Saya rasa saya tak boleh nak agresif beli dan jual saham. So selagi saya ada peluang untuk duduk dalam circle, manfaatkan peluang. Peluang itu bukan datang selalu, tapi kesilapan ramai orang dia lepaskan peluang. Jadi saya tak nak lepaskan peluang. Saya tak nak biarkan peluang tu dibiarkan begitu saja. Dan target saya bila saya bersama dengan tim, bila saya umur 30 tahun ke bawah ni, saya nak buat yang terbaik. Sebab kita tahu umur 30 tahun ke bawah ni memang waktu yang terbaik untuk kita belajar banyak perkara kan. Macam tim Saham Masri pun ada target dia orang. Umur berapa? 30 ke 35 ke, kena ada target. So siapa yang ada dalam PSM, WSM, jangan keluar sebab itu circle yang bagus. Walaupun sharing setiap hari tak banyak ke apa, tapi circle tu yang membantu. Apa-apa kita boleh refer, ada kawan-kawan dalam circle tu. Kalau kita tak nak cakap kat group, kita boleh PM dia orang seorang-seorang. So itulah yang saya rasa best tentang apa yang saya ada hari ni. Environment, circle, tim Saham Masri, student Saham Masri itu sendiri, dan
ada orang-orang baru dan kita tengah nak membina kan sekarang kan Wani kita nak grow. So Betul. saya sangat syukur. Saya akan happy. Saya akan keluar satu hari tentang saya keluar. Kalau saya keluar saya akan bangga saya keluar. Bukan saya keluar dengan sedih lah. Saya keluar dengan keadaan yang sangat gembira sebab tim Samasi dapat membangun dan terus maju macam tu. Okay Faizal, padat sangat perkongsian Faizal. Saya catat banyak gila dah ni. Okay. So Lama sangat, ada Wani. orang komen. Dah lama kan saya cakap. Ada orang komen last. Dia cakap Faizal ada Telegram, boleh join ke? So Faizal macam mana dia orang boleh terus close dengan Faizal? Mungkin ada YouTube ke, ada Telegram ke untuk jadi circle. So macam mana tu Faizal? Ush, boleh ke Wani share? Boleh. Sangat dialu-alukan. Sebab ramai orang yang bertanya, mesti yang tak bertanya pun dia silent reader tapi dia nak tahu, dia nak input-input macam tu. Macam mana dia boleh contact Faizal dengan lebih dekat lah basically. Okay. Sekejap. Pastinya kena join kena subscribe YouTube channel Sama Sri lah sebab itu memang baby Faizal lah senang cerita. So Faizal yang membina YouTube channel Sama Sri. Banyak perkongsian yang anda tengok dekat YouTube channel Sama Sri adalah hasil orang kata sentuhan Faizal sendiri, video-video konten dan sebagainya lah. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, so kena klik subscribe YouTube channel Sama Sri. Selain daripada tu Faizal ada YouTube channel juga ke atau Telegram juga ke? Macam mana? Ada. Saya fokus kepada YouTube channel Sama Masri sebenarnya. Jadi siapa-siapa yang nak ni tengok kat YouTube channel Sama Masri macam Wani cakap, itu paling penting. Dan boleh hubungi saya sebab semua video-video kat YouTube tu memang ada nombor telefon saya kan. Dan kalau mereka nak follow saya dekat Faizal, nama saya lah, Faizal Nasir, memang ada juga. Sebab kat situ ada satu video cara nak install RHP2 Smart pun saya share dekat situ. Dekat YouTube Faizal? YouTube. Faizal Nasir, nama saya Faizal Nasir. Dekat YouTube channel memang ada cara untuk install RHP2 Smart dan view dia pun dah ramai, dah 2,000-3,000 kan. Dulu tak ada orang tengok pun video tu. Tapi dah ramai, saya percaya semua student-student kita yang tengok kan. Dan Telegram channel. Saya memang ada sendiri lah. Dekat situ saya share pasal diri saya je. Basically. Okay. So kalau anda nak tahu lebih lanjut, nanti saya bagi link dekat ruangan caption. Link YouTube channel Sama Sri, YouTube Faizal dan juga Telegram. Okay. So Faizal, apakah kata-kata terakhir Faizal sebelum kita menghabiskan sesi Saham Mastermind Session kali ini? Alright, so bila saya dah bercerita daripada awal sampai akhir, saya percaya semua yang sedang mendengar ni dapat sesuatu kan. Dia belajar sesuatu yang mana saya percaya apa yang kita nak mulakan, kita kena ada ilmu. Apa segala pun yang kita nak mula, kena dapatkan ilmu dulu. Kita tak boleh terus bermula dengan apa-apa tanpa ilmu pelaburan saham khususnya kan di Bursa Malaysia. Jadi saya bermula, saya beli jual saham ni sebab saya dah start dapatkan ilmu. At least basic. Tak semesti kita kena dapat yang paling advance, yang paling teknikal, bukan. Dia kena bermula dengan asas. Asas pun kita dah boleh beli dan jual saham kan. Sebab kita nak belajar sesuatu, nak buat dengan betul, bukan nak profit. Jadi betulkan niat kita kat hati ni dan betulkan mindset kita untuk kita bermula dengan pelaburan saham. Bukan untuk terlibat, untuk buat profit semata-mata. Tapi niat dalam hati dan mindset kita adalah untuk buat dengan betul dan bina portfolio kita dalam dunia pelaburan saham. Sebab kalau kita buat macam tu, insyaAllah the money is come. The money is coming kan, macam tu lah juga. Duit akan datang sendiri. Profit yang saya dapat tu pun bukan sebab saya memang nak profit. Dia memang dia datang bila kita dah buat the process pada 2019 tu. So inilah modal-modal ayat saya cakap dengan student sebenarnya, dengan siapa-siapa yang WhatsApp dengan saya Wani. Semua yang so itulah sedikit pengalaman dan juga sharing daripada saya. Saya just nak share terima kasih sebab Tuan Nizam, kepada Tuan Nizam khususnya, terima kasih kepada Tuan Nizam dan semua tim Sama Masri dan semua student-student tim Sama Masri sebab mereka pun membantu kita membeli dan menjual saham tu dengan lebih yakin. Bukan Tuan Nizam je tapi circle pun diorang pun boleh beli buat profit. Takkan saya tak boleh kan. Saya lebih yakin bila kita ada circle dan juga mentor ni, cikgu ni. Okay, so itu yang paling penting. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua lah. Sangat-sangat bersyukur daripada orang yang tak kenal saham ni. Memang tak minat langsung. Memang tak suka tentang benda-benda yang pelaburan ni. Hingga hari ni saya boleh buat dan saya bersyukur lah. Saya bukan pandai sangat, saya masih newbie dan saya percaya saya masih belajar lagi. Sebab tu bila kita nak
nak improve ilmu kita ni, kita memang kena selalu share kat orang. Kalau kita rasa kita tak pandai, kita tak nak share kan, lagi lambat kita akan improve ilmu kita lah. So kalau kita tahu sikit, kita share. So kalau salah tak apalah kan, tengah belajar. So itulah Alright. akhir. Okay, so kalau mereka yang newbie dan zero knowledge, Faizal sarankan untuk mereka bermula dengan apa? Sebab Faizal pun bermula dengan newbie kan? Jadi apa saranan Faizal untuk mereka yang newbie lah? So kepada anda yang newbie, yang zero knowledge, anda boleh dapatkan modul pembelajaran secara asas. Kita ada modul asas saham, yang mana asas saham ni kita buat secara online. Dah tak adalah offline macam dulu. Sekarang kita buat online, kita buat berbentuk video-video, kita buat berbentuk sesi eksklusif bersama dengan Tan Nizam. Dapat pula offer dalam dua modul yang berbeza walaupun sama dari segi asas saham, tapi ia membantu kita untuk kita ada sistem, untuk kita dapat pegang satu teknik untuk kita pergi lebih jauh dalam saham. Sebab kalau kita tak ada teknik sistem ni, kita pergi saja dalam saham, kita akan patah balik dapatkan basic ni. So kesilapan ramai orang kat luar sana, mereka akan lambat terlibat dalam dunia pelaburan saham dan berjaya dalam dunia pelaburan saham sebab mereka tak ada basic tu. Sebab tu boleh dapatkanlah kita punya basic, iaitu modul Kickstart Saham Mastery lah. Boleh tak saya share? Boleh. Sikit, Okay, so kalau anda yang newbie, kita memang sarankan untuk join modul Kickstart Saham Mastery dan percuma akses ke NSMO. Kita ada tarikh NSMO 31 Julai, hari Sabtu ni. Dan kalau anda tak free pada 31 Julai ni, boleh juga join sesi yang next lah, bulan-bulan berikutnya. Bulan 8, bulan 9 dan sebagainya lah kalau kita ada buat. Alright? So dapatkan modul KSM dengan nilai RM67 dan anda berpeluang untuk dapat akses percuma untuk NSMO Newbie Saham Mastery online. Okay, ada juga bonus session Q&A dan sebagainya lah. So untuk info lanjut, kalau anda nak belajar saham, boleh klik WhatsApp link yang kita sertakan di atas ataupun boleh terus kontak dengan tim Saham Mastery. Kita ada nombor kat atas, kita ada Faizal dan ada Wani sendirilah. Alright, so saya rasa itu saja bersama dengan Faizal. Terima kasih Faizal kerana sudi luangkan masa untuk sesi Saham Mastermind Session. Okay, so saya harap Faizal terus berjaya dan terus berjaya. InsyaAllah kita mungkin akan interview lagi Faizal. Masa tu Faizal dah jadi, dah buat profit konsisten 5-6 angka. Amin Okay, Amin. So thank you Faizal. Ramai yang suka. Terima kasih. Ramai yang suka dengan sharing Faizal. Boleh baca dekat komen juga. Ada ramai yang suka, nanti Faizal boleh baca. Dan juga anda semua pun terima kasih kerana menonton secara live. Okay Faizal, so Faizal boleh lambai dulu dekat kamera. Terima kasih semua. Bye-bye. Alright. So itulah dia segmen Saham Mastermind Session, episod akhir untuk season ketiga ini bersama dengan Tuan Faizal iaitu tim Saham Mastery. Kalau anda sukakan segmen ni, komen suka dekat ruangan komen. Nanti saya nak jemput lagi ramai student-student PSM untuk share mereka punya pengalaman, story mereka bermula dan sebagainya. Teruskan komen suka kalau anda memang suka dengan perkongsian ini. Okay, so terima kasih kerana anda menonton secara live dan juga terima kasih kerana anda sudi menonton secara tontonan semula. Saya harap anda terus berjaya, terus semangat untuk bina pengalaman anda dalam saham, dan kalau anda yang newbie saham boleh bermula dengan lebih awal supaya anda akan dapat bina pengalaman anda. Alright, so sebarang info lanjut dan minta bantuan, anda boleh klik WhatsApp link yang kita sertakan untuk bantuan oleh tim Saham Mastery. Okay, so adakah anda suka dengan segmen ini? Teruskan komen suka dan saya semangat untuk panggil lebih ramai student Saham Mastery selepas ini. Alright, inilah dia Saham Mastermind Session di mana segmen eksklusif kami tampilkan tetamu jemputan untuk share mereka punya pengalaman daripada newbie boleh buat profit yang konsisten. Okay, so make sure anda klik like di Nizam Malik page, follow kita dekat Instagram Saham Mastery dan Instagram Nizam Malik Official, subscribe YouTube channel Saham Mastery dan join Telegram Saham Mastery dan juga join Newbie Saham Group secara percuma. Saya akan bagi link di komen nanti. Okay, so sampai kita jumpa lagi di season berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Saya Wani dari tim Saham Mastery mengundurkan diri dah.